Syekh. Masih. Masih. Apa dia? Hukum dia. Apakah hukum menyambut tahun baru Mesi? Baik, kalau itu soalan ya, ulama-ulama telah menjawablah. Tahun Masihi ni boleh kita gunakan dalam kalender harian kita. Walau bagaimanapun yang terbaik biarlah tahun kita sendiri, iaitu menggunakan kalender hijrah. Tapi tidak ada seorang ulama mengatakan haram kita guna kalender Masihi. Kita guna bulan April, bulan Januari. Tak ada ulama kata dia Masihi. Adakah haram kita sambut satu hari bulan Januari sebagai suatu hari perayaan? Jawabnya, Islam itulah ada dua perayaan, Aidilfitri, Aidil Adha. Jadi janganlah kita anggap 1 Januari sebagai hari raya atau hari besar. Cuma kita menyambut atas dasar tarikh perkiraan yang digunakan sekarang, bertukar tahun, dan dijagalah segala peraturan-peraturan tentang perayaan. Dan itulah tujuannya. Malam ini bukan countdown, bukan countdown. Countdown di sebelah sana, jiran kita kan. Malam ini kita hanya buat suatu program sebagai alternatif, yang daripada pergi melalok tak tahu ke benda, nak mengundang dosa dan sebagainya, maka kita beri peluang esok tak kerja, baiklah hadir ke program agama seperti ini, berbetulan pada malam tahun baru Masihi. Betul Ustaz, saya sokong. Jadi Datuk tolong tunjuk seorang hadiah. Suruh dia naik ke petang. Siapa orang Johor ni? Orang Johor. Orang Johor naik. Saya asal dari Johor. Orang Johor naik. Johor saja. Tadi orang Taiping. Oh, banyak orang Johor ni. Naik. Ustaz nama apa dia? Nama apa dia? Assalamualaikum. Nama saya Zulkarnain bin Abdul Fattar. Alhamdulillah. Umur berapa? Di duduk mana? Umur 22 tahun, duduk di Batu Pahat, Johor. Oh, masya-Allah. Orang kampung. Batu Pahat. Kenal. Tapi muka tak macam Jawa. Tahu tak sukan bina badan ni macam mana? Tahu? Tahu. Dia buat macam ni. Kalau dia masuk dalam pertandingan, dia buat Tak nak kena berdiri tengok post. aksi dia macam mana? Tunggu aksi dia. Bagi mic. Aksi dia macam mana? nak kena tunjuk betul-betul ke? Tak payah buka baju. Tak payah buka baju. Ini program kamu tak boleh buka baju, tak stem. Dia buat macam mana? Nak tarik kan? Sebab aksi-aksi dia tu yang menarik maknanya. Buat aksi dia. Saya pernah tengok Uncle Malik buat. Dia lebih kurang macam ni lah. Woi. Lagi satu. Itu macam tupas lah tu. Macam penari batu kes tu. Ustaz bagi dia aja Ustaz. Ambil aja dengan Ustaz. Ada belakang. Okay. Ambil aja. Alhamdulillah. Okey. Baik, sebelum kita teruskan upacara kita ada lebih kurang 40 minit lagi. Boleh 40 minit lagi? Permit dah habis ni pukul 12. Tapi orang minta tambah 40 minit lagi. Boleh? Kita lancarkan dulu kutipan derma untuk tabung pembangunan Islam. Jadi tabung kutipan derma. Petugas hendaklah melaksanakan tugas. Sambil-sambil itu kita berbual. Ustaz, ada apa nak cakap? Ya, terima kasih Ustaz. Saya terkesima tengok Abang Malik Noor. Dan saya juga jujur, malam ni Ustaz, anak rasa tadi anak duduk belakang, anak rasa mitik air mata sebab tuan guru yang saya belajar dulu di Pakistan, kita baca kitab Tuhfatul Tafasir Syekh Ali Sabuni. Tuan-tuan, adik-adik ya, melihat, ulama kata melihat
ya, para penjaga kita melihat wajah-wajah ulama itu juga mendapat. Tengok wajah orang-orang beriman dapat pahala. Tengok muka ibu bapa dapat pahala. Cuma nak bagi tahu bukan senang. Kita orang ahli Sabuni umur 80 lebih tuan-tuan. Ustaz Nazmi sebut tadi pada dia, so 3 umurnya biar panjang. Sebab dia tak takut. Dia takut bekalan dia masih kurang. So persoalannya adik-adik tuan-tuan dan puan sekalian, kita tepuk dada, tanyalah diri sendiri. Ustaz teringat sebut dalam YouTube cerita dikatakan riwayat Israiliyat, tapi moga-moga ada moral of story. Dia kata apa? Ada seekor burung di zaman Nabi Ibrahim. Dengar elok. Ketika Nabi dibakar oleh pemerintahnya yang zalim Namrud, dibakar hidup-hidup, ada seekor burung berulang alik ke lautan, membawa air di paruhnya, cuba memadam api yang membakar Nabi kekasih ilahi. Berulang kali membawa air di paruhnya, cuba memadam api yang membakar Nabi Ibrahim. Satu burung, oh burung, oh burung, apa yang kau buat ini? Kulihat ya belakang, apa yang kulihat kau bawa air ini? Semuanya sia-sia belaka. Dalamkan hari bulan kau yang terpadam. Apa kata? Wahai suara, padam tak padam, bukan kerja aku. Padam tak padam, semuanya kerja Tuhanku. Aku takut nanti ditanya di ilahi, apakah sumbangan kamu membantu nabiku ini? Bukan persoalan berapa kali kamu buat, bukan soalan berapa banyak yang kamu sumbang adik-adik, tetapi apakah yang telah kita sumbangkan, apalah yang telah kita gunakan tenaga kita. Pada mana cuba fikirkan, apa kita gunakan umur kita ni untuk Islam, untuk agama. Para motivasi dia kata adik-adik, dengan tahun berubah, insya-Allah negara kita bakal berubah ke arah yang lebih baik. Maka dia kata nak berubah ada 3 Ustaz. Ada 3 perubahan. Mungkin Datuk Malik Abang Malik pun boleh sebut 3 perubahan. Yang mula dia kata pada bermulanya dengan sedikit walaupun kecil. Bermulalah dengan sesuatu yang sedikit atau sesuatu yang kecil. Bermulalah ubah diri kita, ubah negara kita dengan sesuatu yang nilai kecil. Mungkin sebatang pensel saja, cuma tanda X saja. Itu aja. Tuan-tuan, itu aja. Tak ada benda lain. Takbir. Bermula dengan apa dia? Walau sebatang pensel, sebatang pen, yang kecil aja. Yang kedua dia kata pada dia, bermulalah dengan kita dulu. Nak berubah, bermula dengan kita dulu. Malam ini kita berubah. Malam ini kita moga-moga dapat hidayat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nombor 3, tuan-tuan, staf ya, itu bermulalah hari ini. Bermulalah hari ini. Bermulalah walau benda tu kecil ataupun sedikit. Bermulalah daripada diri kita hari ini. Dan bermulalah pada hari ini. Maka insya-Allah kita buat malam ini adalah untuk sama-sama kita kempen, berbincang dan berbicara. Bermulanya perubahan di sini hari ini
dari diri kita ini, insya-Allah. Ini kita kena moga-moga. Dan mereka yang tak boleh nak berubah, sebab kita dah tahu dah Ustaz ya, iaitu dalamannya, iaitu us kedil kiander bohot-bohot pagal hogian hai. Ini masalah yang paling besar. Kan sebut del tu pagal hai kan, mungkin Ustaz boleh baca? Boleh. Ustaz boleh nyanyi lagu tu? Saya besi Tamil. Oh. Del tu pagal hai, bila hati dah gila adik-adik, tuan-tuan, puan-puan sekalian, insya-Allah. Ya, malam ini dalam kalimah kita kedalam hati kita, insya-Allah. Ustaz Zahar ada, Datuk Malik ada, dan artis-artis kita dah berubah. Ya, tuan-tuan sekalian, pengarah-pengarah kita dah berubah. Sekurang-kurangnya di sana malam ini kita ada satu bekalan untuk menghadapi dunia perubahan, insya-Allah. Dan kita yakin tuan-tuan, dengan kehadiran ketua Dewan Ketua Ulama negara Syria, moga-moga insya-Allah kalau orang Yahudi, kalau orang Nasara melihat keadaan kita macam ni tuan-tuan, insya-Allah kita tak ada benda lain kita nak buat melainkan kita nak ubah diri kita jadi orang yang terbaik. Saya ingat begitulah. Ya Ustaz Zahar, ya Abang Malik, insya-Allah. Datuk. Dulu masa yang besar sekali pertandingan tu, ada tak orang seramai ni? Orang apa tu Ustaz? Bila buat pertandingan bina badan tu, ada tak orang seramai ni? Tak. Jadi ni ramai. Tapi yang ada pun masa saya paling tinggi pun masa saya di Mr. Universe di Jepun, Di ada Jepun. dalam, saya ingat dalam 30,000 40,000. 40,000. Tapi malam ini hebat. Pasal apa? Kehebatan pasal apa? Kita menunjukkan kita ikhlas untuk mendengar ceramah-ceramah daripada Ustaz Zaza, kita Aslin, dari segi memenang Allah kita. 40,000 di Jepun. Ha? 40,000. Kalah Jepun lah. Alah, ini 100 lebih dah. Itu pun saya buka spender tu pun 40,000. Hak ni tak buka tiga-tiga 100,000. Islam. Alhamdulillah. Faham tak tu? Itu saya tadi kata ni beruja dengan Ustaz Aslin daripada Azam perubahan itu. Saya masih lagi berkaji Islam dalam jiwa saya. Perubahan start daripada hati kita. Kita nak berubah tak berubah. Tapi kalau kita fikirkan diri, saya mengingatkan diri saya ingin berubah setiap hari sampai ke akhir hayat saya. Pasal apa? Kita orang Islam, selangkah, sehari, sesaat, sejam, berminggu, seminggu, 2 minggu, dunia kita makin pendek, umur kita makin pendek. Tetapi kalau kita tak cukup dengan apa yang kita nak bawa ke akhirat, kita tak akan selamat daripada azab neraka. Lebih-lebih lagi azab kubur belum tentu selamat. Betul tak Ustaz? Jadi kita mesti ingat. Sebab tu saya selalu mengingatkan diri saya, ya Allah Tuhanku, selamatkan dari aku celaka ke dunia, celaka di kubur, dan selamatkan dari mati kita. Itu yang selalu saya ingatkan diri saya. Baik. Terima kasih. Jadi kotak derma yang sapa ke belakang. Jadi daripada depan kita derma dalam kotak tadi, sapa ke belakang. Bila sapa di belakang, jangan buat lari kotak. Buat balik, lipat balik, U-turn balik ke depan semula dan diserah naik ke pentas tu semula. Biar dia berat Ustaz. Biar dia berat. Biar dia berat. Biar kotak tu pusing balik, naik ke pentas. Yang mana buat lari kotak, bawa dengan kotak-kotak dengan orang tu. Ustaz. Ya. Ustaz ada tak nak pesan sesuatu macam Datuk ni? Datuk Malik Nur. Mungkin masih ada ikatan-ikatan lagi dengan sukan dan sebagainya. Saya minta maaf, saya menjauhkan diri daripada sukan. Pasal apa? Saya menilaikan dari segi agama. Saya tak mengutuk sukan, saya tak mengutuk orang main bola. Tetapi saya tadi berbincang dengan Ustaz Azhar, hukum tetap hukum. Betul tak? Jadi saya dah tahu apa yang dilarang. Walaupun saya disuruh jadi jurulatih bina badan pun, saya tak mau menerima. Pasal apa? Kita tidak boleh menggalakkan
orang membuka aurat. Saya tak boleh menggalakkan orang membuat satu dosa. Kapal siapa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Takbir. Dari mana sudut pun, hukum tetap tidak boleh diubah dari segi sukan ke atau pentadbiran. Itu janji Allah. Tadi Datuk kata kawan lama ni, Ustaz Asli. Betul? Badan, satu orang pun tak tengok. Nah, tadi kata dia masuk juga. Tapi dah bulat tu Ustaz. Sebab tengok Dia bukan bulat baju. Tapi memang betul Ustaz Azlin dulu. Ya. Bang, saya nak pergi jogging dengan abang. Bila saya jogging dia kat belakang, satu batu tertinggal. Lepas tu minta seluar dia, ingat baju badan dia sama dengan saya. Tapi Itu badan Ustaz Azlin. badan Ustaz besar. Dia bulat je bang. Dulu kali pertama saya jumpa Ustaz Asli, saya tengok dari belakang. Jamaah dari belakang. Bukan pergi tengok belakang, tengok dari belakang. Ya. Macam bodybuilder juga. Dari belakang. Di belakang ni. Pasal besar. Sabar je. Tak bukan. Dari depan macam tank kapal. Tak. Depan macam Mak Andam. Allah, memang tuan-tuan sekalian. Bila Mak Andam tu benar tak Ustaz jadi Mak Andam? Mana mengandam pengantin. Benar jadi? Sahabat anak kahwin, anak ngandam dia. Oh. Dia pakai macam mana, dia pakai jubah anak andamkan dia cari butang. Oh. Kira bukan Mak Andam lah, Pak Andam. Pak Andam. Mak Andam. Abang gitu Abang kan. Andam. Abang Andam. Abang Andam. Ya, benar. Sahabat-sahabat kahwin, kita neri andamkan dia. Macam mana misai dia janggut, kita tolong orang Kedah tu rukut dengan pisau, ya. Sampaikan dia nampak agak ceria dan cantik. Ustaz tunjuk seorang, kita nak bagi hadiah. Hadiah banyak ni. Dia lori hadiah baru sampai lagi belakang. Tunjuk je. Saya pun ingat saya nakkan perempuan lah. Boleh tak? Boleh. Saya nampak tudung yang dia brown sini, ada o-ring tengah. Tudung-tudung yang depan baju putih tu. Jauh Ustaz. Dah ada dekat. Dia pakai tudung coklat depan dia. Atas ni warna o-ring merah ke o-ring? Kelabu. Ya, yang tunjuk tu. Bagi laluan. Bagi hadiah hai. Bagi 5 hadiah. Ya. Tak payah mari. Tak payah mari. Bangun. Bangun puan. Puan kecil ke adik ke betul? Bangun. Tu dia Ustaz nampak no. Cik duduk dari tadi tak nampak. Ustaz boleh nampak. Nanti dia. Bawa terbayang macam jenazah Palestin diusung. Ustaz semoga insya-Allah adik-adik, especially kita punya adik-adik lah. Generasi Y. Insya-Allah orang yang lama bapa mungkin mereka faham. Adik dengar hadis Nabi SAW, apa kata Nabi? Nabi sebut, inna likulli dinin khuluqa. Ini hadis Nabi, bukan ayat Quran. Inna likhuluqa wa khuluqul islami al-haya. Sesungguhnya kata Nabi, semua agama ada akhlak. Akhlak Islam ialah ada rasa malu. Betul tuan-tuan? Hadis Ahmad sebut apa dia? Al-haya'u wal-iman fa idza rafa'a ahaduhuma farafa'al akharu. Saya selut dengan Datuk Malik Iqbal Malik. Dia tinggalkan benda tu sebab dia nampak hukum. Sebab apa? Dia ada iman, ada rasa malu. Apa kata Nabi dek? Iman dan malu dia mesti kombinasi. Everywhere, wherever you go. Speaking. Yes. Mana-mana kita pergi dua kena ada. Iman dan malu. Cuba tengok hari ini. Ramai orang tahu salat wajib, tetapi tak malu tinggalkan salat.
bermakna dia tak beriman dengan Allah. Ramai wanita-wanita ada wanita yang tidak berpakaian dengan cara yang baik. Mana apa dia? Ada persoalan di dalam ini. So kita ucap tahniah banyak-banyak Ustazah kepada Abang Malik Noh dapat buat, bahkan kita ucapkan selamat pengantin baru jugalah. Sebab dapat lama dah. Tak kira baru sebab every night. Ni nak lawan tangan nampak gaya ni. Saudara sekalian, sebab apa dia? Kita lihat hari ini, dunia hari ini banyak cabaran ni saya, banyak dugaan dan banyak dia punya mehnah, ujian dan sebagainya. Satu benda ya adik-adik, saudara-saudari sekalian, tepuk dada tanyalah kedudukan iman kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya bayang satu je. Bayang satu benda je. Bagaimana seorang yang berumur, ya Syekh tadi ni, bagaimana dalam keadaan bila nampak tu berjalan pun tak larat. Nak bangun, nampak dia bangun tadi tak? Nampak dia bangun tak? Kena pimpin, kena angkat. Tetapi bila bercakap tentang Islam, suara dia lebih kurang suara saya. Masuk dia, suara 30-an, 40-an. Inilah, moga-moga ingat ya, apa kata Allah adik-adik. Kata Nabi, Ihfazillah Yahfazka, Ihfazillah Yahfazka. Jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga agama Allah, Allah akan jaga diri kamu insya-Allah. Moga-moga kombinasi sahabat-sahabat pada malam ini, dan kita tak adalah niat langsung saya untuk lawan mana-mana pihak malam ini, tetapi inilah program ikhlas daripada orang yang ikhlas buat benda ni. Dan kita dapat maklumat malam ini ada beberapa program ya di SBK saya Ustaz. Makin Ustaz pendapat, tetapi alhamdulillah makin banyak, makin bertambah. Persoalan insya-Allah inilah perjuangan pada malam ini akan beri tengok muka depan Ustaz. Semua budak-budak muda Ustaz. Orang muda. Orang muda. Geng kita. Geng kita. Ya. Apa barang beb, gitulah. Maknanya nak bagi sebut Ustaz, geng kita mana pada? Orang muda, orang tu tak ada gap. Yang penting yang bezanya ialah bagaimana kita beriman dengan Allah. Memang betul saya kalau pergi masjid, Abang Malik, pergi masjid ceramah di masjid apa dia? Yang kita nampak ialah kawan saya buat program Ustazah. Tak masjid pakai belia 4B untuk anak-anak belia khusus jenazah. Yang datang ke masjid bukan nak belia khusus jenazah, semuanya bakar-bakar jenazah. Sampai ustaz tu pun dah jadi jenazah dah. Ya, ustaz pun ceramah, orang muda macam ceramah, buat ketawa sikit, orang-orang ni tak gelak. Gelak pun gitu je. Macam Baskania tu. Ya, pi bilik ayak jatuh, kelunjuk, meninggal orang tua terhilang model tu. Tuan-tuan sekalian, hari nanti subhanallah tengok orang muda datang. Bukan ada apa pun. Bukan ada kosok-kosok menyanyi. Persoalan saya, ini kita ucapkan. Terima kasih. Tahniah berkatan para hadirin sekalian. Masing-masing mendapat keberkatan daripada Allah. Sebab macam-macam usaha untuk mengurangkan kehadiran kita pada malam ini sebenarnya. Sebab di tempat-tempat lain disediakan pengangkutan percuma, makan percuma. Masuk. Balik percuma, balik. Lain macam je. Kita datang kena bayar, balik pun kena bayar. Ya, kena piti semua. Tapi alhamdulillah bila kita bersama dengan Islam, la ghaliba ilallah. Yang menang Allah, yang menang Islam, yang menang Rasulullah. Siapa bawa Islam, dia pasti menang dulu, kini dan selamanya. Dia pakai serban Sinai. Nak beri hadiah ke dia. Ambil mic. Nama? Setuh. Assalamualaikum. Nama apa? Muhammad Amin bin Aminuddin. Kenal Ustaz asli kan?
Kenal. Kenal. Asal kat mana? Akal pula. Ya. Alhamdulillah. Tok. Ya. 5 lagi kotak derma, tolong pulang balik ke depan. Walau bagaimanapun unit amal masih mengutip Ustaz. Masih mengutip. Cuma kita nampak 5 kotak lagi belum sampai ke depan. Belum Minta sampai ke kerjasama. depan. Jadi Bukan dia minta buat hari kerjasama. tidak. Ada. Mungkin lambat nak sampai. Tolong pastikan kotak tu U-turn balik ke sini. Ya. Sebab kalau keluar sana dia tak ada parking. Dia parking di sini. Ni Asal mana? Lek? Asal orang susah. Orang susah. Kurang senang lah. Orang kurang senang. Kampung mana? Kampung Mak Melaka. Mak Melaka. Ayah? Ayah Perak. Perak. Lahir kat KL lah. Lahir kat Kuala KL. Lumpur. Kuala Lumpur. Okey, ingat Kuala Langat. Okey. Kenal sangatlah. Kenal sangat Ustaz Aslim. Okey, kita nak bagi hadiah tapi cuba ajuk sekali cara Ustaz Aslim kali dia mengajar tadi. Sikit apa dah dalam 200 patah. Nah. Patah pun hamba tak tahu. Warna gitu Dia buat mana? Saya guru Ustaz. Sebab tu dia lain daripada yang lain. Macam mana kali dia nak langgar? Macam saya direct gitu je. Hadirin, Ustaz Hasim dia tak kata gitu. Dia kata guna. Mu boleh kata ambil hadiah lalu. Tengah fikir ni warna gitu je. Cuba buat kali. Aduh, macam mana lagi? Kenapa kamu Boleh ikut? Boleh ikut. Iman malu beriringan. Itu contoh. Kenapa? Cemerlang ya, datang daripada akal, yang hatinya tenang ya. Lihat. Iman. Itu. Bolehlah pasal dia duduk tinggi ya. Kita bagi hadiah, silakan. Silakan. Ya, silakan ambil hadiah. Baik, jangan balik lagi ya. Kita ada lagi banyak hadiah. Ada lagi beg, mana beg tu? Beg merah. Beg merah. Buat keluar beg. Beg ni hadiah daripada saya sendiri ni. Daripada hamper pun kita beli semua ni. Nak bagi free je kat orang. Grossi Penthouse. Okey. Ada soalan? Jangan balik. Kita ada grand prize. Percuma Galaxy Tab 2. Harga dia kalau tak silap 200,000 satu trailer. Betul? Betul lebih kurang. Satu trailer. Okey. Ustaz, ini ada satu soalan ni. Baik. Ustaz, jom. Saya seorang jejaka dan berkenan dengan seorang gadis. Gadis tu pun berkenan kat saya. Kami dah setuju nak kahwin. Masalahnya bapa saya tak setuju sebab bapa saya berkenan pada anak perempuan je Ustaz dengan baik, dan saya tidak mahu bapa saya marah dan tersinggung atau berkecil hati. Baik. Dia celah. Celah. Boleh? Suruh bapak kahwin dengan anak jiran tu. Nampak gitu jugalah. Ayah, anak nak berkenan perempuan. Kenal dah, rapat dah, bersetuju dah. Bila nak kahwin moleklah sama-sama berkenang, sama-sama rasa maknanya boleh duduk bersama, boleh maknanya membahagiakan satu sama lain. Tiba-tiba bapak pula berkenang dengan perempuan lain. Macam Ustaz katalah, bapak tu kahwin dengan perempuan tu. Jadi gitulah ibu bapak kita kena ingat. Bila anak kita ni sudah kenal lama dan dia sudah menunjukkan komitmen yang tinggi, dia nak bersama dengan perempuan itu sebagai suami isteri, maka kenang tak kenang pun kita bersetujulah, walaupun bukan dengan segera, tapi apa benda yang kita tak puas hati lagi, kita baikilah perhubungan mereka. Kalau tak kenang dengan puan ni, baiki. Sebab dia orang kenal lama dah. Ni masalah kadang-kadang 4 tahun kenal universiti, balik nak kahwin mak tak kenang pula. Patut mak tu kahwin dengan Tok Imam.
Jadi anak tu sudah kenal lama, sudah serasi, sudah mudah. Bagilah dia berkahwin daripada dia nalang, lebih berbahaya. Jadi begitulah. Walaupun ada orang kata, "Dak, kalau mau kahwin juga dengan pilihan ibu bapa mu selamat." Tak betul juga. Sebab daripada perceraian keseluruhan peratus yang bercerai, 80% lebih perceraian adalah perkahwinan yang mendapat restu ibu bapa. 80% perceraian. Bermaknanya belasan peratus saja perkahwinan tanpa restu bercerai. Hok dapat restu, hok bersanding, beradong, hok maknanya dengan buangkan puluk, dengan kenop berkopang-kopang, bersilat-silat, ingatlah ibu bapa. Tengok kalau ada, bantulah dia apa yang kurang supaya mereka dapat terus mencepatkan perkahwinan. Ada lagi soalan? Ada soalan ni cantik ni. Pasal suami garang ni. Suami saya sangat garang. Kalau silap sikit buat air kopi tawar sikit je, tengking. Macam mana nak hadapi suami macam ni Ustaz? Panggil saya lah Malik Noh, tak pernah ampor ke. Suami saya pun ada hadir bersama. Kita semua macam dalam ni. Ustaz, jawab kuat sikit biar dia dengar. Ni orang Terengganu panggil tu laki backing. Backing ni garang lah. Tapi jangan backing tak juruh harus. Siapa buat air manis sikit pun backing juga. Lainlah maknanya suami isteri tu buat salah besar. Jadi dia kata suami dia mari malam ni, mana seorang pun kita tak tahu. Jadi apakah keadaan seorang suami kalau gini? Jawabnya, sebab itulah bila kita ingat balik, masa kita nak satu benda kita molek. Bila kita tak ambuh kita tak molek. Bila kita nak merisik perempuan, kita berlemah lembut. Bila dia ada salah, kita berkerah pula. Siapa yang sepak terajang macam-macam lah. Siapa masuk hospital, bini patah lengang, patah bau, patah dahi, patah rambut, macam-macam peseng. Patah hidung. Patah hidung. Kalau backing orang beri tak anak dara? Masa Datuk itu minta anak orang backing ke tak? Itu bukan nak orang, mak orang yang nikah tu. Minta mak lah. Tak backing lah, lemah lembut lah. Cuma Ustaz, kita ginilah, kita nak nasihatlah saya pada suami, pada isteri. Dalam hidup kita ni hargailah pasangan. Hargai pasangan. Nabi pun pernah menyebut saya, "Man la yashkurin nasa la yashkurillaha." Siapa yang tidak berterima kasih kat sesama manusia, dia juga tak terima kasih kepada Tuhannya. Maknanya suami menghargai isteri, isteri menghargai suami. Memang kita tak nafikan. Betul Ustaz, kadang-kadang anak cakap tu anak lah. Anak ni anak saya baru 7 orang. Anak 7, baru 7. Itu pun pasal banyak ceramah lah. Kalau tak ada ceramah, lu fikir lagi. Pambak rumah tak datang, dia tak datang. Dia bawa anak 3 orang je. Tuan-tuan, bila dah isteri dah macam tu, memang suami ni jadi pemerintah. Saya kata untuk diri saya lah. Maknanya isteri kita tu macam mana keadaan dia. Walaupun dia tidak ada anak lagi dan dia bekerja, maka buatlah yang terbaik. Mesti ada pada waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadikan oleh Allah, jadikan kamu ini, pasangan kamu ada saling cinta mencintai, sayang menyayangi. Kita sayang orang, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi seseorang, dia juga tidak akan disayangi oleh seseorang. Ini Ustaz betul. Mungkin ada soalan lagi Ustaz. Silakan Abang Malik. Soalan ke-6 ni mengenai aurat. Aurat lelaki sama lelaki itu di antara pusat sampai ke lutut. Saya muskil kenyataan Ustaz dalam YouTube lelaki boleh pakai seluar dalam di hadapan lelaki. Boleh Ustaz huraikan kusut ini? Kita Abang Malik Noh tu. Aku pakai spender. Dia bukan rupa lah, dalam. rupa je. Dia spender. Bahasa je lain. Baik, mungkinlah kita buat gurauan tu dalam menyatakan hukum. Sebab itulah kadang-kadang bila kita serius, budak-budak dia tak ingat atau dia tak berminat. Tapi kalau kita selitkan joke, selitkan humor,
jenaka, budak-budak tu suka pada jenaka, tapi dalam jenaka tu dia ada hukum. Memang saya pernah berkata lah dalam mungkin di mana tempat kita dah lupa dah, maknanya aurat laki-laki memang antara pusat sampai ke lutut, itulah pandangan jumhur ulama. Tapi kita pernah katalah boleh pakai seluar dalam di hadapan orang lain, boleh. Kalau haram, maknanya sekarang kita haram dah. Sebab sekarang kita pakai seluar dalam tak? Pakai tak? Baju hijau pakai tak? Pakai? Pakai. Dia pandai pakai di hadapan orang lain. Jadi yang haramnya pakai seluar dalam sahaja, tak pakai yang lain. Baru haram. Tapi kalau di khalayak ramai, keluar ke pejabat, pakai seluar dalam, haram tak? Situ humor dia. Maknanya nak khabar hukum ni bukan kerana nama dia seluar dalam, tetapi berkait dengan aurat. Apa makna aurat? Bahagian badan yang haram dipertontonkan kepada orang. Jadi kalau dia pakai seluar dalam, orang tak nampak aurat dia, haram tak? Kenapa? Sebab dia pakai satu seluar dalam, sebelah dalam. Betul. Nampak? Maka seluar luar dia pakai jubah, maka dia pakai seluar dalam, tak haram. Yang kedua, dia pakai seluar dalam sebelah luar, sebelah dalam jubah, maka tak haram juga. Nampak? Jadi yang kata haram tadi menunjukkan aurat, bukan pakai seluar dalam. Pakai seluar dalam tak haram, tunjuk aurat baru haram. Wallahu a'lam. Ini tunjuk bahawasanya bukan ini bahasa tu kita dalam ceramah, saya faham saya lebih kurang juga, kita ada gurauan. Macam saya nak masuk satu kedai restoran makan, dia kata jangan makan kedai tu Ustaz, kedai tu dia buat roti canai pakai selipar. Tu kata kita dengar-dengar kotor lah, rasa ni buah dada saya bau ni. Anak tu muntah. Rupa-rupa memanglah dia buat roti canai, dia pakai selipar, bukan guna uli dengan selipar. Memang kembar buat dada bro. Ada bahasa tu, bahasa tu penting. Ibarat gini Ustaz, ada satu apa nama ni, pembesar sebuah negara, ya, dia ni ada dua orang tukang tafsir mimpi. Dia kata dekat seorang malam tadi dia mimpi, dia jumpa seorang memanda tadi ni tukang tafsir. Dia kata, wahai tuan hamba, malam tadi aku bermimpi semua gigiku jatuh, tinggal satu saja yang masih ada. Sila tafsirkan. Baiklah, kata tuan. Maka begini sebenarnya tuan hamba, gigi tuan hamba semua jatuh, yang ada satu saja bermakna adik-beradik tuan semua mati dulu, tuan seorang aja yang ada. Lalu kita, celaka engkau, kurang hajar engkau, doa adik-beradik aku mati, penjara dia. Kena menjara naya dia. Awak pula jawab, minta maaf lah tuan, kata dia, ada pun gigi tuan hamba tu semua jatuh, yang tinggal satu di antara adik-beradik tuan, tuan lah yang paling umur panjang. Serupa je. Tapi dia kata, terima kasih, berikan bantuan rakyat kepada beliau. Gitu. Rakyat didahulukan. Rakyat didahulukan. Baik, anak kehilangan ibu. Nama anak Nurdini Mastura. Nurdini Mastura. Kehilangan mak dia. 4 tahun. Ada di gerai. Pakai baju muslimah clearance stock. Baju muslimah clearance stock. Oh, dia duduk di budak ni ada di gerai baju muslimah clearance stock. Mak dia mak dia tak tahu nama apa, nama anak Nurdini Masturah, 4 tahun. Jadi tolong pergi ambil dah anak di gerai baju muslimah. Dengan balik tanpa anak pula, ya. Ustaz balik bikin ada sikit soalan lagi satu. Beri peluang kita panggil seorang, kita panggil seorang. Panggil seorang. Panggil seorang. Okey. Seorang panggil, kita nak bagi hadiah. Ni ada satu lagi hampers. Panggil Datuk, panggil. Panggil sama. 3 lagi hampers. 3 orang. 3 orang lagi. Datuk ambil kiri dan kanan tu. Belah ni jauh tu. Bangun tu. Pergi panggil. Baju adik topiah putih. Yang berdiri tu, baju putih. Tak panggil dah. Mai. Tu. Yang mana? Duduk. Sebab saya tengok dia berdiri pada tadi. Nama apa? Mas Istika. Mas Isko.
Mas Iftikah. Mas Iftikah. Okey. Saya nak bagi hadiah. Tak payah buat benda-benda. Tak payah buat benda. Tengok penonton yang nak ambil gambar. Tengok. Duduk depan ni. Hanya tak seorang. Nama apa ni? Faizul. Orang mana? Oh, Kelantan. Duduk mana Kelantan juga ke duduk sini? Jauh dari Kelantan memang nak ambil hadiah. Boleh. Kita bagi saya dulu. Lagi ke? Ya. Tengok depan, tengok. Ambil aja. Tak payah buat benda-benda pun. Bagi selalu je. Ustaz pilih Ustaz. Ustaz Azhar pilih. Saya nak orang Terengganu seorang. Siapa orang Terengganu boleh naik sini? Naik. Ni, depan. Ada dah. Bagi dah, ni last sekali. Ni rasa boleh kaku juga ni. YB bagi. Okey. Abang Malik bagi. Ambil. Terengganu sungguh tak? Besu. Ya, dah orang Terengganu ni. Betul sungguh? Orang Terengganu. Nampak macam muka orang PJ. Terengganu. Besuk pun dia dulu. Mesti besar. Haji lagi. Rapat benar lah. Ambil je. Sila ambil hadiah. Ambil. Dah payah pegang-pegang mic. Tak biasa nyanyi, tak pandai. Nah, ambil. Ada lagi satu soalan sebelum kita sampai ke kemuncak pada malam ini. Ada lagi? Ni dia 1, 2, 3. Lagi 3 kita ambil 3 orang lagi. 8. Baik. Baik. Saya bagi je ni. Ni saya nak bagi je. Soalan dulu ke dah? Dah dah, kita bagi je. Ni sponsor sendiri ni. Bagi je. Orang luar tu. Bagi baju putih. Baju putih belakang. Baju putih. Tolong. Sambut tolong sambut Saya report Boleh? Ustaz, okey ni soalan terakhir ni. Berkenaan kenyataan Ustaz dalam satu kuliah harus sembelih ayam 2 kali. Tapi dalam kuliah yang lain Ustaz kata tak sah sembelih ayam 2 kali, mana satu nak pakai? Berat Padahal kadang-kadang kita ngajar tu straight 2 jam. Perang. Budak-budak ni dia beli CD, dia cut je. Dia cut. Jadi kita pening nak dengar ni di surau mana, ni masjid mana, tak ingat kadang-kadang. Banyak sangat. Jadi kita kata kau ni dulu Ustaz kata 2 kali sembelih ayam lah. tak sah. Dalam satu kuliah, kuliah harus sembelih ayam 2 kali. Tapi dalam kuliah yang satu lagi Ustaz kata tak sah sembelih ayam 2 kali. Faham. Betul lah. Yang kata tak sah sembelih ayam 2 kali tu, seekor ayam kita ambil pisau, bagus paruh, relax lah, makan roti canai dulu, ayam gelepok kok. Jadi kita sambung balik. Yang tu yang menyebabkan tak sah. Yang harus sembelih 2 kali ni 2 ekor ayam. Hak ni sekali, hak ni sekali. Dah. Jadi memang 2 kali. Betul tak? Betul. Takkan sembelih 2 ekor ayam sekali sembelih. Faham tak? Jadi nak khabar di sini, asalnya sembelih dia tak ada sekali, 2 kali, 3 kali. Nah, ini punya pandangan ulama saja. Bila sembelih, putuskanlah 2 hukum. Tapi ulama kata bila kita sembelih tak putus. Contohnya pisau jatuh, kita pun ambil balik dan letak balik, sambung. Dia panggil 1 kali saja, bukan 2 kali. Orang tak mengaji dia panggil 2 kali. Tak makan ayam, siang ayam tu. Nah, kalau mati boleh tahan kira tanang. Kalau ayam tu tak mati, tak, cacat seumur hidup. Nah, jadi kalau kita tengah sembelih, grok, ayam tu berasa pedih, ayam tu retak gitu, kelecak pisau, lekat di dinding. Dia pun dekat-dekat ambil tangga, panjat, ambil pusat, turun balik, sambung balik. 1 kali sahaja. Atau dia sembelih dengan kerih. Kerih ni lekok-lekok gitu lah. Ni yang tak bakar dah kerih.
Nah, cuma saja cerita. Jadi bila lekok-lekok dia sembelih kambing. Bila lekok-lekok gitu, kambing ni bila dia berasa pedih sangat, dia pun menggelepok. Bila menggelepok, keris tu terpelanting lekat di bendera. Dia ambil dan dia ambil balik, disambung, hukumnya satu. Ataupun dia sembelih lembu, sembelih lembu tu berdarah tapi tak putus. Lalah lembu tu tengok dia. Minum. Lembu kata, dia kata benda apa? Rupanya lembu tu kata terbalik. Kita terbalik. Pusing dengan mata pula, baru putus. Hukumnya sekali. Itulah dijawab oleh pula. 2 kali ni sengaja. Kerak sikit, relax dulu lah. Relax dulu. Belum kok daun, sambung balik lagi. Tak boleh. Atau kerak sikit, relax dulu, pergi makan dulu, mandi dulu, buat balik. Jadi kalau tidak sengaja, terpelanting, terbalik, tumpul, dia asah dengan segera, 3 kali pun dikira sekali. Macam orang sujud 8 kali sah. Pasal bukan dia sengaja sujud 8 kali. Kerana tekok dia jenis absorber. Allahu Akbar. Tak. Jadi hukumnya lah 18 kali sekali saja. Terima kasih. Sebelum mana menjadi apa ucapan untuk hadirin sekalian. Saya nak mengucapkan selamat tahun baru. Dan juga saya bersyukur pada malam ini saya betul teruja atas pengumpulan semua yang ada di sini di malam yang kata orang malam terakhir 2012 ni. Saya tak sangka begitu ramai sekali yang datang kemari. Jadi saya cuma ingin mengucapkan selamat tahun baru. Kuatkan azam kita, azamkan azam kita, tingkatkan mutu hidup kita di dunia dan di akhirat, dan banyak bersyukur pada Allah, bertawakal dan minta doa dan bersujud pada Allah. InsyaAllah 2012 berakhir bukannya menutup, tapi 2013 membuka tirai baru pada kita. Hanya Allah yang menolong pada hamba yang beriman dan bersujud pada mereka. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sesara jangan balik lagi. Relax sekejap. Kita ada doa penutup. InsyaAllah ada doa. InsyaAllah ada doa penutup. Ya, Ustaz Azhar akan bawa doa tersebut. Satu benda kita ingat, kita sebagai umat Islam, orang Islam, dan kita kena jaga etika hidup kita sebagai seorang Islam. Dan insya-Allah malam ni dilaporkan lebih kurang 120,000 orang bersama dengan kita pada malam ini untuk sama-sama meraihkan program kita pada malam ini. Dan insya-Allah saya nak pesan tuan-tuan sekalian, jagalah perangai, jagalah akhlak, jagalah adab etika kita, terutama bila kita nak balik nanti adik-adik, tolong malang tak berbau, kita tak tahu mati kita bila. Kita keluar beradab, insya-Allah saling bertasamuhat, budi bicara bertolak ansur. Confirm malam ini keraut jalan jam, insya-Allah berilah peluang orang lain mendahului kita. Jangan kita cuba nak mendahului orang lain. Moga-moga yang penting selamat sampai ke rumah, selamat sampai kepada orang yang kita sayangi, insya-Allah. Wallahu alam. Takbir. 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 Baik, untuk hadiah istimewa malam ini, sebelum kita menutup dengan doa, kita jemput yang berhormat naik ke atas pentas untuk memilih seorang peserta bertuah seterusnya untuk terus mengambil hadiah. Jangan balik, kita berdoa ramai-ramai. Minta Allah beri kekuatan kepada kita. Nanti akan balik pada Ustaz. Terima kasih. Okay, terima kasih sekali lagi. Terima kasih Ustaz Azhar Idrus, Ustaz Aslin dan Datuk Malik Noor dan juga rakan-rakan sekalian. Okey. Okey, sebentar ada lagi pengumuman, ada budak hilang, silakan. Assalamualaikum pada semua jamaah. Ada budak hilang, baju warna hitam dan darjah 6.
Tulis di depan I love Melaka. I love Melaka. Tolong cari ya. Sekian, terima kasih. I love Melaka. Okey. Seterusnya Ustaz. Mewakili pihak majlis, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Cabutan betul? Oh, okey. Sebelum tu kita minta satu lagi yang terakhir. Cabutan betul. Special prize iaitu Galaxy Tab 2. Tepuk tangan sikit. Hadiah ini ditaja oleh Yang Berhormat Yunus, YB Yunus. Okey. Tepuk tangan untuk YB juga. Jadi saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Azhar untuk memilih siapakah. Laki ke perempuan Ustaz? Ha? Laki ke perempuan? Nak pilih perempuan tapi tak nampak. Budak-budak. Ni. Kan. Budak tu yang duduk tu. Yang belakang. Budak tu duduk tu. Ya, budak tu sembunyi dah. Depan ni. Mana? Budak tu. Oh, tak nampak. Yang rambut panjang. Ada? Yang rambut panjang. Ni bukan. Ada. Tadi ada. Ada pakai serban ada sini. Pakai serban. Tak ada. Tu. Nama. Tu. Oh, lari dah pula. Siapa yang nama dengan YB? Nama Yunus. Mai sini. Mai. Tak ada. Siapa nama Yunus? Ya. Yunus. Bukan. Tak ada. Nama Azhar. Ada? Mai sini. Oh lah. Jangan lupa bawa IC Ada IC betul? Yang tu bagi saya lah. Yang lama. Betul tak? Betul tak? Ada IC tak? Ada IC Betul. Azhar. Kita tepuk tangan untuk Cik Azhar kita. Tahniah diucapkan. Masa dah time cepat sikit Mewakili pihak majlis, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pengajar utama, Jawatankuasa Tetap Pendidikan Tinggi, Pembangunan Modal Insan, seterusnya kepada Esko Belia dan Sukan Negeri Selangor, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Ketua Kerajaan Negeri Selangor, Majlis Bandaraya Shah Alam, terima kasih kepada Jabatan Agama Islam Selangor, Polis Diraja Malaysia, Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Masjid Negeri Shah Alam, seterusnya kepada Yayasan Amal Malaysia Cawangan Selangor, Jabatan Amal, seterusnya kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat, Agensi Anti Dadah Kebangsaan, kepada semua pempamer dan juga peniaga-peniaga. Terima kasih kepada semua yang hadir, sama ada yang menjayakan majlis, sama ada secara langsung dan tidak langsung. Terima kasih banyak-banyak diucapkan. Mohon maaf atas segala kesilapan. Dan untuk akhirnya Abang Aziz, kita macam mana Abang Aziz Abang Aziz, macam mana kita persilakan Ustaz Azrin untuk baca doa. Asmaul Zikir dan Asmaul Husna. Zikir dan juga Asmaul Husna. Mari kita sama-sama kita berzikir dan juga membacakan doa Asmaul Husna. Ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddus as-Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Mustawirul Ghaffar al-Wahhabul Wahhab
Bagi mengakhiri upacara majlis kita, kita persilakan Ustaz Azhar Idrus untuk membacakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'na syakiyan wa la mahruma. Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailatil mubarakah minas su'ada'il maqbulin wa la minal asqiyal mardudin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban mubaraka. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa damir a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Suriya. Allahumma ansuril muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir, 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 takbir. Terima kasih semua. Tuan-tuan, puan-puan, masya Allah sekalian, marilah kita sama-sama tolong kutip sampah yang ada. Tolong kutip sampah yang ada. Dan tabung derma masih berjalan. Bagi siapa yang ingin menghulurkan derma, dermalah sebanyak mungkin.